Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Rashidah Ibrahim RITV. Dengan kembalinya Iliana ke rumah selepas 4 hari di hospital kerajaan, bermulalah kerjaya saya sebagai ibu menjaga anak di dalam pantang. Tajuk kali ini adalah penjagaan tempat luka bersalin dalam pantang rahsia cepat sembuh. Jadi jika tidak mahu terlepas video-video terbaru, jangan lupa subscribe, tekan tombol loceng, like dan share. Bukan sahaja ibu yang melahirkan menumpuhi dugaan dan pengalaman yang menyakitkan sewaktu dan selepas bersalin, malah sebagai ibu yang menjaga anak di dalam pantang juga terasa rumitnya. Serba-serbi perlu dibantu dari segi penjagaan dirinya dan sebagainya. Contohnya sewaktu mandi, sewaktu nak makan ubat. Emak saudara Ili, dia memberi banyak tunjuk ajar pada hari pertama Ili sampai di rumah. Ili bersalin normal. Itu tidak juga bermakna penjagaannya mudah. Sebagai penjaga, semuanya kita yang perlu buatkan. Dari segi penjagaan dirinya, mandi, ubatan tradisional, makanan dan titik bengit penjagaan bayi. Bagi mereka yang tidak mahir, memang terasa stres. Pada hari pertama bayi dan ibu sampai di rumah, Kak Dah sudah ada untuk memberi bantuan. Dah sabun. Sudah. Okey, yang penting sekali, luka jahitan memang perlu dijaga dengan betul agar ia cepat sembuh. Dan juga sangat-sangat penting dijaga bagi mengelakkan risiko jangkitan kuman dan risiko jahitan terbuka semula. Pertama sekali ditekankan oleh Kak Dah ialah menjaga tempat jahitan itu. Tempat itu perlu dicuci dengan cara yang betul. Tempat jahitan itu maksud tempat keluarnya baby yang koyak dan selalunya dijahit. Dengan itu penting dicuci supaya tiada darah yang melekat. Caranya periksa dengan tisu, kertas tisu ya, tekap dan tengok sama ada kesan darah ataupun tidak. Tak lekat darah. Mana bersih lah tu. Darah Sampai tu tak ada. malam tu lah kita nak mandi pagi tu. Mana tak ada. Biar cuci biar tak ada darah tu. Baru dah kita diu dengan air suam ke apa ke. Lepas tu kat sudah mandi pakai pek lah. Kena cuci tak boleh. Takut infectious itu. Itu. Dan disapu ubat kuning untuk mengelak dijangkiti Ni kuman. petang ni cuci lah. Ingat tu, selepas mandi tempat luka wajib dikeringkan. Ini ialah tip penjagaan tempat luka jahitan. Pertama, cuci luka. Okey, lepas mandi, pagi ataupun petang, lap bahagian berkenaan dengan tisu di bahagian jahitan sampai kering. Lap sampai tak ada kesan darah. Jangan terus pakai pek. Untuk mengetahui sama ada kering atau tidak darah, bersih ataupun tidak, guna kapas. Sebaiknya anginkan dulu dalam 15 minit sebelum letak ubat luka. Boleh guna kipas kecil ataupun hair dryer untuk dianginkan supaya cepat kering. Selepas letak ubat kuning ataupun ubat cecair putih pun anginkan lagi selama 5 minit. Untuk senang, beli kipas kecil, dihalakan ke tempat jahitan ataupun boleh juga guna hair dryer. Okey, pada hari-hari terawal kelahiran bayi, sewaktu ibu masih lemah, dia perlukan bantuan. Dia perlu dibantu sama ada oleh ibunya, kakaknya ataupun oleh suaminya untuk melakukan kerja-kerja berkaitan. Mengenai minta bantuan suami, ada pantang larang orang tua menyatakan suami tidak boleh duduk dekat dengan isteri semasa pantang. Ya, ini diberitahu sendiri oleh seorang tua tukang urut pada masa dululah. Mengapa suami tak boleh dekat dengan isteri dalam pantang? Kata Kak Pah tukang urut dulu tu, yang dia pun dah meninggal, kalau suami dibiarkan bersama isteri, walaupun hanya duduk dekat-dekat pun tak boleh. Alasannya ialah nanti lambat baik. Itu kata dia. Bagaimanapun, alasan seperti itu tidak dapat kami terima. Jadi, Syafiq si suamilah yang banyak melakukan kerja-kerja itu.
termasuk menjaga isteri dalam pantang dan juga bayi. Okey, sekarang kita pergi kepada bab yang lebih penting, iaitu bagaimana untuk merawat tempat luka selepas bersalin. Guna spray ataupun kapas. Meletak ubat luka, untuk senang selalunya orang guna kapas atau kain gauze pad dengan cara tekap-tekap pada tempat luka. Tapi ada yang syorkan supaya guna botol spray. Isikan ubat cecair kuning tu dalam botol spray. Tapi Iliana menggunakan ubat cecair putih yang diberikan oleh doktor. Cara spray ini dikatakan lebih bersih kerana ia lebih berkesan terkena pada kulit apabila dispray, termasuk juga meresap basah sehingga sampai ke bahagian-bahagian lipatan jahitan. Berbanding kalau kita tekap dengan kapas, dia hanya kena pada bahagian permukaan atas kulit saja, tak masuk ke dalam di celah-celah benang. Biarkan ubat cecair itu meresap dahulu, barulah pakai pad. Boleh guna botol spray yang dibeli di kedai, yang botol kecil saja. Apapun dua-dua cara pun boleh. Tip ketiga, bagaimana supaya tempat jahitan cepat sembuh. Pertama, kurangkan berjalan dalam pantang, kata orang tua, mesti sentiasa berada di pembaringan. Kalau berjalan ke bilik mandi atau nak sewaktu ke klinik, kepit kaki rapat-rapat sambil berjalan supaya daging luka tidak mudah terbuka. Dengan mengepit, dia akan cepat bercantum. Masa berjalan kuat, risikonya jahitan boleh betas ataupun luka meregang. Okey, ingat tu, berjalan mesti kepit kaki, kepit peha. Jangan melangkah kuat-kuatnya. Tip keempat ialah pemakanan yang mencepatkan kesembuhan. Pilihan moden ialah sama ada vitamin C dan orange. Kalau tradisional, guna ikan haruan, air gamat dan juga manja kani. Pilih yang mana selesa. Ini antara saranan lumrahnya untuk merawat luka. Semua tu ada pro dan con. Panjang untuk diulas dan kita boleh buat ini dalam tajuk lain. Bagi rawatan luka jenis pemakanan, saya beri Ili makan ikan haruan yang dibuat sup dan juga kadang-kadang bakar. Dan ada juga bagi makan limau orange. Okey, tip yang kelima, tukar pad ataupun kapas wanita dengan kerap. Sebaiknya 2 hingga 4 jam sekali. Jangan biarkan lama kerana berisiko dihinggapi kuman. Tip keenam ialah penggunaan air garam. Boleh melakukannya dengan cara teknik seat bath, iaitu menggunakan air yang diletakkan di dalam besen yang bercampur dengan garam. Letakkan punggung di dalam air, air suam untuk beberapa minit. Disebabkan air garam itu ada kuasa penyembuhan, mematikan kuman. Kalau tak nak guna seat bath, boleh guna semburan air garam menggunakan botol spray. Juga disyorkan. Tapi untuk seat bath ni, ini hanya amalkan dalam beberapa kali saja. Selain kaedah seat bath ataupun semburan air garam, boleh juga guna sama ada basuhan air sirih ataupun manja kani. Okey, tip yang ketujuh, jaga pemakanan agar tidak sembelit. Jenis pemakanan hendaklah yang tidak membuatkan ia sembelit. Mengambil makanan yang berserat dan minum air yang cukup. Okey, setakat ini dahulu, diharap video ini bermanfaat. Ada 1001 lagi hal untuk diceritakan. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video yang selanjutnya. Jika ada apa-apa pertanyaan, sila tulis di ruangan komen di bawah. Berjumpa lagi dalam video yang selanjutnya. Dan terima kasih kerana menonton.